Hai guys, dalam video kali ini saya akan kongsikan bagaimana saya menghasilkan ilustrasi vektor ini daripada lukisan saya menggunakan Affinity Designer. Ini permintaan daripada kawan-kawan saya lah, so saya hadir dengan teknik ini. Tetapi sebenarnya ikut kepada individu masing-masing. Ini mungkin hanya personal teknik saya sahaja, okey? Baik, tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan. So, pergi dekat file dan paste image, okey? So, untuk memudahkan kita punya tracing, saya akan kurangkan dia punya opacity supaya tidak mengganggu sangat nanti. Alright, ini sudah cukup. Kemudian saya akan menggunakan pen tool. Di bahagian toolbar ini ada pen tool. Okey, awal-awal dulu saya selalu fikir untuk buat ilustrasi, untuk kita trace, kita kena buat satu persatu daripada lengkuk ke lengkuk yang lain. Tapi sebenarnya ada satu teknik yang mempercepatkan urusan saya. Cara tersebut adalah dengan cara ini. Anda nampak dia punya tempat untuk curve, anda letak satu anchor point. Letak begini, saya akan buat begini. Okey. So, setiap titik anchor point tu adalah titik yang saya rasa nanti akan ada curve di situ. So, selesai saya buat saya punya shape asas seperti ini, saya gabungkan dia untuk muka. Saya akan pergi bahagian node tool untuk select semua anchor point ni dan saya tukarkan kepada convert to smooth dekat bahagian atas ni. Okay, nampak? Terus dia akan hasilkan satu curve yang menarik. So, saya tak buat dah yang macam satu macam tu kan, sebab rasa macam buang masa sangat. Okay. So, dah siap macam ni, barulah saya akan gerakkan dia punya handle daripada anchor point tersebut. Alright, macam ni So, dah siap untuk bahagian muka. Dan kita masukkan dia punya warna. Okay. Saya masukkan dia punya warna. Balik muka tadi, masukkan yellow. Okey, selesai saya trace satu part badan, satu bahagian, saya akan send to back. Antara kemahiran yang korang perlu ada adalah kemahiran dengan shortcut key supaya korang punya kerja pantas dan cepat. Okey, so apa yang saya akan buat, saya akan kekalkan layers untuk kita trace berada bahagian atas dan kita selesaikan part yang paling besar dulu. Macam kes saya ni, saya selesaikan bahagian muka dulu dan saya akan tekan Ctrl Shift bracket left bracket. So, nampak tak dia dah pergi ke belakang sekali, left send to back. Okey. Sekarang kita fokus kepada part lain pula. Sama juga dengan part lain. So, kita mulakan dengan rambut pula. Sama juga dengan teknik yang saya buat tadi. Saya tekan di mana saya nampak bahagian itu akan ada curve. Macam ni kan. Okey. Tutup kita punya shape ni dan pergi bahagian node tool. Dia punya shortcut key adalah A. A. Select semua ni dan convert to smooth. See, nampak tak dia dah follow. Kalau rasa nak adjust, klik anchor point tu saja. Klik dulu dan kita ubah menggunakan handle macam ni. Okay. Sangat mudah. Saya pun seronok sebenarnya guna Affinity Designer ni. Dia nampak smooth dan nampak enjoy. Okey, selesai tu kita akan masukkan dia punya warna. Dah selesai bahagian ni. Ingat saya cakap selesai satu, Ctrl Shift left bracket send to back. Nanti kita akan susun-susun balik ikut kesesuaian. Okey. Sama juga dengan rambut yang ini, apa yang saya buat adalah saya tekan titik dekat bahagian curve, buat satu anchor point, letak satu anchor point, letak satu anchor point, letak dan tutup. Itu Alright. So, saya akan tekan A untuk node tool dan select semua anchor point, convert to smooth. Dan adjust dia punya handle supaya ikut kita punya lukisan belakang tadi. Okey, ini teknik yang saya guna. Dan perasan tak dekat sini ada tempat yang dia tajam. So, kita nak matikan handle. Cara nak matikan handle dekat Affinity Designer, saya akan tekan alternate dan klik pada handle yang kita tak mahukan tadi. See? Selesai. Kita buang dia punya handle.
Menarik di Affinity Designer ni, kita boleh tambah dia punya anchor point daripada shape yang kita buat tu dengan cara kita klik macam ni. Nampak tak bila saya hover dekat saya punya garisan ni, dia ada macam ada lenggut-lenggut macam tu kan. So bila saya tekan sekali ni, dia akan ada anchor point. Kalau tak nak ada anchor point pun boleh tekan dan drag saja macam ni. Tapi kita kena ubah dekat sini balik lah. See? Sebab kita tak ada anchor point. Terpulang ikut keselesaan. Kadang-kadang saya suka tambah macam ni dan gerakkan macam tu je. Sangat senang, okey. Sama juga dekat sini. Nampak tak? Ini handle yang kita tak nak. So apa yang saya akan buat adalah saya tekan alternate dan delete satu handle. Begitu sahaja. Sama juga dekat hujung rambut yang ni, ditajam kan. So kita nak buang satu handle dekat sini. Kita tekan alternate dan remove. So buat handle macam ni untuk curve rambut. Yang ni boleh tarik. Yang ni pun boleh tarik. Okay, nampak tak? Yang ni pun kita tak mahu. Yang ni pun kita tak mahu dia punya handle. So apa yang kita buat? Alternate. Tada! Dah pun siap untuk satu lagi rambut yang lain. Oh sorry, ni dah kat belakang. Nampak tak? Adjust dulu ikut kita punya cita rasa. Saya rasa betul-betul cantik dah. Rasanya kat sini pun saya nak tambah satu handle. Alright. Dah siap buat satu shape. Send to back. Itu teknik yang saya guna. So sebenarnya dalam ilustrasi vektor ni, korang kena selalu biasakan dengan shortcut key ataupun dengan cara minimizekan masa korang dengan ni lah macam saya buat tadi. Saya tak buat satu persatu pun ikut trace tu. Saya just tengok kalau bahagian ni ada curve, saya letak satu anchor point dan kita convert dia kepada curve. Terus kita akan dapat handle yang balance. Okey. Okay, sekarang ni saya nak tunjuk macam mana saya buat part mata. Okey, kalau macam ni kita tekan satu dan saya tarik. Okay, kalau kata macam curve tu tak sampai kan, tak sampai dengan apa yang kita nak, so jangan risau, biarkan dulu macam tu sebab kita boleh edit nanti. So tekan dan tarik macam ni. Okey, itu belum selesai lagi. So apa yang kita perlu buat adalah kita balik kepada node tool dan saya akan tarik macam ni. Nampak tak? Sebelum ni tak ada kan handle kat sini ni kan. Kita nampak yang satu je kan. Tapi bila saya letak ni dan tarik, automatik dia akan keluarkan handle yang daripada anchor point tersebut. Okey. Nampak tak? Saya dapat satu curve yang sangat cantik daripada Affinity ni mengikut saya punya lukisan. Dan kita setkan pada warna putih. Setkan sini pada warna putih. Nampak tak? Okey, yang seterusnya teknik yang saya guna adalah apa yang saya suka tentang Affinity Designer ni adalah teknik masking dia. Teknik masking dia sangat senang. Okey, macam contoh yang dalam kes ni saya nak buat anak mata dia. So apa yang saya perlu buat adalah saya klik dahulu dia punya bentuk yang ni, bentuk mata tadi, dan saya pergi dekat bahagian dia punya targeting object. Targeting object ni maksudnya saya nak object next ni berada dekat mana. So korang boleh letak belakang, depan ataupun dalam. So dalam ni adalah masking. So apa yang saya perlu buat adalah saya select objek mata tadi dan saya nak buat anak mata. So saya akan ambil circle shape dan saya drag satu. Bukan drag dulu. Klik dahulu kita punya insert inside the selection. So next saya punya objek, nampak tak? Dia berada di dalam. Mungkin tak nampak lagi sekarang sebab warna sama. So saya tekan warna kelabu, okey. Kelabu macam ni. Nampak tak? Dia berada di dalam shape mata tadi. Ini memudahkan sangatlah kerja kita, okey. Itu yang saya suka. Sama juga kalau saya nak buat next dia punya anak mata yang lain, saya Ctrl C, Ctrl V. Kena biasakan dengan shortcut key lah. Okey, kena biasakan dengan shortcut key. Dan kalau kata saya nak tukarkan dia punya warna lagi gelap, kan, saya pergi bahagian color. Kita ada dia punya handle, dia punya slider ni. So saya boleh ambil yang gelap sikit macam ni. Ini satu lagi trik dia untuk saya duplicate objek secara pantas. Contohnya saya nak duplicate yang ni kan, yang kecil ni, untuk buat satu lagi mata putih yang lain, kilauan yang lain. Saya tekan je yang putih ni, saya tekan alternate, automatik dia akan duplicate. See? Betul-betul kita kena tahu dia punya trik, dia punya shortcut key. Kita hadam benda ni betul-betul, kerja kita akan mudah. Okey.
Dah siap bahagian mata. Okey, yang seterusnya saya nak bagi tahu dalam Affinity Designer ni dia ada banyak sangat kita kata built-in shape. Maksudnya dia dah sediakan banyak sangat basic shape yang kita boleh guna. Macam dekat sini nampak tak, kita ada triangle sampai ke hati kan, heart. So apa yang saya nak cakap dekat sini adalah cuba tengok mana-mana part dalam kita punya illustration yang boleh guna dia punya built-in shape. Dalam case ni saya nak gunakan shape yang ini untuk buat bahagian hidung dia. Dan seterusnya kita ada satu tools nama dia pencil tools yang ni kita boleh buat shape secara rawak ikut kita punya suka hati kita je, guna tangan kita ataupun guna tablet, design tablet. Contohnya macam ni saya nak buat telinga kan. Nampak tak, kita boleh buat ikut kita punya flow sendiri tanpa menggunakan anchor point tu. So kalau nak lagi cantik, nak lagi smooth, kita boleh onkan stabilizer dia dekat bahagian atas ni. So nanti nampak tak, lagi kemas dia punya curve tu. Okay, ini antara tools yang boleh guna juga untuk memudahkan kerja korang. Lagi-lagi kalau yang sudah biasa dengan tablet kan, webcam tablet ke apa ke, lagi senang lah. Ni saya pakai mouse je tau, saya buat tutorial ni saya pakai mouse je. Saya pun ada webcam tapi tak pakai untuk tutorial kali ni sebab dia basic shape saja. Macam saya tunjuk tadi, saya pakai pen tool, saya pakai dia lah convert to curve kan. So sangat simple. Okey. Dan antara kemahiran yang lain juga yang kita boleh guna untuk memudahkan kerja kita adalah kita memanfaatkan penggunaan stroke. Dalam kes saya ni, saya menggunakan stroke untuk bahagian mata. Bahagian mata ni saya tak buat macam ni. Saya tak buat satu-satu dan drag satu macam ni. Boleh buat kalau rajin sebenarnya, tapi buang masa lah. Nampak tak, tekan satu tu dah 1 saat, tekan satu dah 1 saat, betul? So apa yang saya buat adalah saya akan menggunakan pen tool ni. Kita tekan 1, 2 dan pergi dekat bahagian stroke, tambah stroke. Okey. Nampak tak? Dia kan tebal macam ni kan. So kita nak ubah dia punya jenis, kita boleh tengok dekat sini. Kita nak di hujung dia cat macam ni ke, ataupun nak dia curve ke. So dalam case ni saya nak dia tak ada curve. Dan kita nak dekat hujung dia tu, dia macam mengecil kan, macam dalam lukisan saya. So apa yang saya buat adalah saya pergi bahagian pressure dan saya tukar dia punya satu point ni ke bawah. Nampak tak? Itu cara saya buat kening ataupun objek yang sama dengan bentuk yang kita boleh guna daripada penggunaan stroke. So tambah sikit ikut kita punya lukisan di belakang tadilah. See, dah siap. Senang kan? So apa lagi? Kita pun Ctrl C, Ctrl V, duplicate dan pergi bahagian atas tadi, flip horizontal, bawa pergi ke kiri, rotate sedikit, lepas tu resize sedikit. Lepas tu nampak macam nak kena tebalkan sikit lah sebab tak sama kiri dengan kanan. So pergi balik dekat stroke, tambah dia punya kelebaran dia. Dah siap dua kening. Dan yang seterusnya, nampak tak, ini adalah stroke. So kalau kita nak ubah warna dia, dia berada dalam stroke ni. So kita rasa macam alamak renyahnya, saya nak tukar kepada shape. Senang saja, select je stroke tadi, pergi dekat bahagian layer, convert, kita tekan expand stroke. See, kita dah dapat shape. So dah tak perlu ubah-ubah lah dia punya size stroke tadi. Okay, tukar warna apa pun dia dah berada dalam solid color. Okay, bukan stroke lagi. Siap bahagian kening. So guys, itulah teknik-teknik yang saya gunakan untuk ilustrasi vektor saya. Dan jangan lupa, saya akan buat satu lagi siri yang lain untuk saya tunjukkan bagaimana saya mewarnakan vektor-vektor saya ni dalam Affinity Designer. Okey guys, sekian saja daripada saya. Ini Syafiq Azman di sifu.com, sumber inspirasi kreatif. Bye.